Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والربا وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama pada pagi ini. Dan mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah. Baik. Kita sambung apa yang telah pun kita sebut kemarin berkenaan dengan prinsip kita yang kita sebut kemarin, prinsip kita yang keempat. Kita sebut kemarin berkenaan dengan prinsip kita yang keempat. Baik, prinsip kita yang keempat, kemarin kita sebut sahabat sebagai ikutan dan dalil kepada apa yang kita buat. Dan bagaimana kita telah buat mari berkenaan dengan ayat Al-Quran Al-Karim, bahawa sahabat Nabi SAW juga termasuk dalam golongan yang perlu kita ikuti. Sahabat Nabi SAW juga perlu perlu kita ikut kerana mereka lah yang memahami cara hidup Nabi SAW. Kita datang ke hadis, kalau kita tengok pada muka surat yang ke-18 ini, hadis daripada Irbad bin Sariyah. Katanya, pada satu hari Nabi SAW, wa'azan Nabi Rasulullah SAW yawman ba'da salatul ghada. Selepas semayang menyampaikan satu nasihat yang mendalam sehingga menitiskan air mata dan menggetarkan hati-hati. Lalu seorang berkata, sesungguhnya ini merupakan pesanan yang terakhir. Maka dengan apakah anda berpesan kepada kami wahai Rasulullah? Apa yang nak pesan kepada kami Rasulullah? Jawab baginda Nabi SAW, aku berpesan kepada kamu, usikum bitaqwallah, dengan bertakwa kepada Allah, as-sam'u wa ta'ah, dan juga dengar dan juga taat sekalipun hamba Habsyi yang memerintah kamu, kerana sesungguhnya siapa yang hidup di kalangan kamu akan adalah fa innahu man ya'ish minkum yara ikhtilafan katsiran, akan lihatlah perselisihan yang banyak. Hindarilah diri kamu, kata Nabi, wa iyyakum muhdatsatil umur. Hindarilah perkara yang direka-reka, kerana setiap perkara itu yang direka itu sesat. Sesiapa yang sempat dengan itu, maka hendaklah dia berpegang dengan sunnahku, wa sunnati khulafa'ir rasyidin, sunnah khulafa'ir rasyidin, dan Nabi sebut addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi gerham. Jami'ut Tirmizi, hadis ini Rawat Tirmizi. Baik. Kalau kita lihat daripada hadis ini, kalau kita tengok bahawa Khulafa'ir Rasyidin ialah mereka yang mengetahui kebenaran dan mengikut kebenaran. Itu sahabat. Dan pimpinan dan petunjuk kepada jalan yang benar. Kita tengok apa komentar seorang ulama, Syekh Muhammad Tahir, menukilkan dalam kitab Al-Majalis Al-Abrar, tidak harus seorang itu bertaklid kepada orang lain berhubung dengan agamanya kecuali Rasulullah SAW atau mereka yang mengakui baik oleh baginda, iaitu para sahabat.
bukan dengan orang yang dipersaksikan oleh baginda sebagai berdusta dan melarang daripada berpegang kepada dengan mereka. Ini berdasar kepada hadis khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma yafshul kadhbu. Baik. Sebaik-baik kurunlah kurunku. Kemudian yang mengikuti aku, kemudian yang mengikuti mereka, kemudian tersebar kadhib, iaitu pendustaan. Dalam Sunatul Tirmidzi dan juga dalam Usul Sunnah li Radd al-Bid'ah. Baik. An Hudzaifah, daripada Hudzaifah juga katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, turutilah orang selepasku Abu Bakar dan Umar. Jami'ut Tirmidzi. Imam Ahmad berkata, usul sunnah dari sisi kami ialah berpegang dengan sahabat, mengikut mereka dan meninggalkan bid'ah-bid'ah kerana setiap bid'ah itu adalah sesat. Imam Ahmad dalam usul sunnah. Baik. Berdasar kepada hadis yang kita bacakan 2-3 hadis tadi, terang kepada kita bahawa sahabat merupakan ikutan kepada kita. Yang menjadi dalil kepada penyempurnaan syariat, syariat itu dah sempurna dah. Tapi yang paling buat yang paling sempurna sekali, orang yang melaksanakan paling sempurna sekali Nabi lah. Dan juga sahabat. Sahabat itu adalah cerminan kepada perkataan Nabi SAW. Macam mana orang boleh berfikir benda yang tidak ada pada zaman sahabat dibuat pada zaman sekarang? Kalau kita sebut kecintaan kepada Nabi SAW, sudah tentulah sahabat orang yang paling cinta pada Rasulullah. Orang yang paling sayang kepada baginda Nabi SAW itu para sahabat. Sehingga mereka sanggup mempertaruhkan nyawa mereka sendiri untuk mempertahankan batang tubuh Nabi SAW. Mereka sanggup meninggalkan semua sekali harta mereka kerana arahan Allah Subhanahu wa taala Rasulnya. Hatta mereka sanggup tinggalkan tanah air mereka kerana Allah dan Rasul. Itu adalah satu perkara yang besar yang dibuat oleh para sahabat dan dikorbankan oleh mereka. Mereka bersungguh dalam bab mengamalkan agama ini. Mereka bersemangat mengamalkan apa yang disebut oleh Nabi SAW. Takkanlah kita nak kata ada benda yang sahabat tidak minat untuk amal dan sahabat tinggalkan. Ataupun sahabat itu tidak sempurna. Sehingga datang orang kemudian seolah-olah menyempurnakan agama ini. Oleh kerana itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasar kepada hadis Al-Irbad bin Sariyah, berdasar kepada hadis yang kita sebutkan tadi daripada Hudzaifah, semua ini merupakan akuan Nabi SAW kepada generasi para sahabat yang mempertahankan sunnah Nabi SAW. Imam Ahmad kata, usul kepada sunnah di sisi kami adalah mereka yang berpegang dengan sahabat dan mengikuti mereka dan meninggalkan bid'ah-bid'ah. Perkara-perkara yang tidak dibuat oleh para sahabat. Perkara-perkara yang tidak pernah berlaku pada zaman sahabat. Itu merupakan kesesatan yang nyata jikalau kita buat. Baik. Seorang ulama lagi, kata Abu Syamah Abdul Rahman bin Ismail, dia kata, menjadi kewajipan kepada seorang alim apabila berhadapan dengan masalah ataupun ditanya dengan hukum-hukum, merujuk kepada dalil Al-Quran dan hadis yang sahih dan amalan para sahabat. Dan orang sesudah mereka di zaman awal Islam, iaitu tabi'in selepas daripada sahabat. Jika perkara atau persoalan itu menepati semua yang kami sebutkan, maka hendaklah dia memberi keizinan dan menyuruh melakukannya. Sebaliknya jika bercanggah, maka hendaklah dia melarang dan menahalang. Dengan itu, dia telah menunaikan amanah dan mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan janganlah dia memberi hukum berdasarkan kepada merasa baik, dan itu bererti dia telah membuat syariat yang baru. Ini merupakan salah satu daripada kata-kata ulama dalam kitab Al-Ba'th ala Inkari Al-Bid'ah wal Hawadith. Baik, ini adalah salah satu daripada perkataan Abu Syamah
Abdul Rahman bin Ismail, dia kata kewajipan kepada orang alim. Bermakna orang yang disebut sebagai orang agama ni, benda yang dia kena rujuk, apa yang dia sampaikan itu qala Nabi, perkataan Nabi SAW, dan juga macam mana perbuatan sahabat bila orang bertanya kepada dia satu perkara. Bukan dengan merasakan saya rasa benda ni, saya rasa ni adalah benda yang telah pun membuat satu syariat yang baru tanpa sedar, dan akhirnya benda-benda ini semua boleh membawa kepada kehancuran. Kerana apabila agama ini dipegang oleh orang agama, tidak dipegang dengan cara yang betul, maka kita telah lihat bagaimana telah berlaku di masa-masa dahulu, iaitu sejarah ahli kitab dan sebagainya, yang akhirnya mereka membawa agama ini ikut suka hati mereka, bukan mereka membawa agama ini mengikut garis panduan daripada Nabi SAW. Oleh kerana itu, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya kata, tidak ada gunanya perkataan seorang ulama itu jikalau dia bercakap kosong, tidak bersandar kepada dalil. Cakap ulama ni apabila bersandar kepada dalil, maka dia menjadi ikutan kita. Tetapi apabila ulama itu bercakap tidak bersandar kepada dalil, maka dia tidak menjadi ikutan. Dia rasa macam perasaan dia je, saya rasa, itu perasaan. Perasaan dia. Bukan qala Nabi. Mesti ada daripada Nabi, mesti ada daripada sahabat. Kerana agama ni tak boleh main perasaan. Tak boleh main rasa, saya rasa macam ni, saya rasa elok juga begini. Saya nak kata keelokan dalam satu ibadah, dan tidak eloknya satu ibadah itu mesti daripada sunnah Nabi SAW. Nak kata ibadah ni okey dengan ibadah ni tak okey. Nak kata mari di mana kalau tidak ada sunnah Nabi SAW, kalau tidak ada dalil daripada Nabi SAW. Itu kepentingan di dalam memahami dalil itu amatlah penting. Ni apabila ada ustaz yang bercakap benda yang betul, tiba-tiba ada ustaz yang main rasa begini, menang dia, kalah kita hak bercakap hujah. Hak kita datangkan hujah dengan betul, hak kita sebut syariat dengan betul, jadi kalah kita, jadi menang hak mana? Menang hak tadi. Yang ikut rasa hati tadi, saya rasa begini, lalu mereka pun buatlah amalan. Mereka buat amal itu ikut rasa hati mereka. Mereka buat amal itu ikut pendapat mereka, tidak mengikut hadis dan tidak mengikut para sahabat. Sahabat tak pernah buat, begitu tiba-tiba dia buat. Baik. Satu persoalan yang dikemukakan oleh Al-Allamah Abdul Hayy Al-Laknawi, ulama India, iaitu apabila berlaku sesuatu perkara baru daripada pihak sahabat yang tidak ada pada zaman Nabi SAW. Ini persoalan dia. Adakah mengambil perkara itu lebih baik ataupun mengambil apa yang ada pada zaman baginda itu? Tak pernah berlaku pada zaman Nabi SAW. Tiba-tiba ada sahabat buat dengan menggunakan dalil yang betul. Macam mana? Beliau memberikan jawapan yang pertama, perbuatan sahabat itu sama ada jelas nas Quran ataupun as-sunnah yang bertepatan dengan perbuatannya yang menunjukkan keelokan perkara itu. Apa yang dia buat itu adalah merupakan salah satu daripada benda yang ada nas, benda yang ada dalil, bukan benda yang tidak ada dalil. Benda yang berdalilkan daripada Quran hadis Nabi SAW. Benda yang ada dalil, bukan benda yang tidak ada dalil. Cuma cara buat tu. Contohnya Bilal, dia sembahyang sunat lepas daripada ambil wuduk. Sembahyang sunat lepas daripada ambil wuduk. Benda tu disebut oleh Nabi SAW, bukan Bilal pandai-pandai buat. Tidak. Disebut oleh hadis Nabi. Cuma Bilal mempraktiskan hadis Nabi SAW. Dalam bab lepas sembahyang, lepas wuduk dia solat. Dia praktis ke apa yang Nabi sebut. Jangan menuduh Bilal itu buat benda-benda yang baru. Bilal itu reka syariat baru. Itu tuduhan kepada sahabat. Baik. Yang kedua,
atau jelas ada nas yang bercanggah. Ataupun jelas ada nas yang bercanggah, ada juga. Atau tidak jelas dan tidak berpatah-patan atau bercanggah. Baik. Jika yang pertama tadi, iaitu perbuatan sahabat, sama ada jelas nas Al-Quran dan berpatah dengan perbuatan menunjukkan keelokan perkara itu, yang pertama, maka tidak syak lagi berpegang dengannya lebih utama walaupun tidak ada pada zaman Nabi SAW, kerana itu termasuk dalam usul syarak. Yang mana? Berpegang pada sahabat Nabi SAW, yang mana mereka ni guna dalil daripada zaman Nabi lagi. Cuma kemungkinan tidak wujud pada zaman Nabi benda tu. Keadaan itu tidak wujud. Azan 2 kali contoh. Apabila zaman Nabi, Jumaat, mereka azan sekali. Nabi naik atas mimbar. Kerana wakil keadaan itu tidak wujud. Pada zaman Nabi SAW, bagaimana orang duduk di pasar lagi, diseru azan sekali, azan awal, supaya bangun, supaya sedar bahawa nak Jumaat dah ni, maka azan 2 kali. 1 jam sebelum masuk waktu Jumaat. Benda itu tidak bid'ah. Itu adalah khilaf. Yang bid'ahnya, orang kita duk buat ni, iaitu apabila masuk waktu zuhur, dia azan. Masuk waktu zuhur, dia azan. Lepas tu khatib naik atas mimbar, dia sambut khatib tu, innallaha malaikatahu yusallun. Mari di mana dalil tak tahu. Dia buat tu untuk apa? Untuk dapat pahala lah dia buat tu. Menyambut khatib menaik atas mimbar. Kan kita duk tengok biasa, masjid-masjid duk buat tu. Duk pegang tongkat, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Semua tu, ya ayyuhallazina amanu sallu tu. Imam pun naik, dia pun azan. Dia pun azan. Sedangkan kalau dia nak azan 2 kali, dia kena azan pukul 12.30. Kalau zuhur tu masuk 1.30, dia azan pukul 11.30. 12.30, dia azan sekali. Dia azan sekali. Lepas tu, masuk waktu 1.30, khatib main atas mimbar, azan sekali untuk azan masuk waktu. Tadi azan nak panggil orang. Ini benda dia. Jadi, yang peliknya kita hari ni, ada setengah-setengah masjid, dia azan sekali juga. Bila bunyi jam, dia bangun semayang dulu. Dia panggil semayang hormat jam loceng, dia panggil. Ada juga benda tu pada zaman Nabi. Nah, dia pun bangun. Semayang Allahu Akbar, semayang sudah, bawa khatib ni atas mimbar. Dia semayang sebelum pada khatib ni atas mimbar tu semayang apa? Semayang apa? Itu kena tahu. Kalau nak semayang sunat, dia kena sebelum khatib tu, waktu khatib ni atas mimbar ni, masuk waktu khatib ni atas mimbar lah. Belum pada tu, semayang sunat lah, semayang sunat banyak mana pun, 1000 kali pun. Jadi bila bunyi jam, dia pun bangun semayang apa? Ini adalah benda-benda bid'ah lagu ni yang kita kena faham. Tak faham ni masalah. Dia kata nak ikut mazhab Syafi'i. Ikut mazhab Syafi'i. Ikut mazhab Syafi'i, kalau nak azan 2 kali ke dalam pendapat dalam mazhab Syafi'i, azan 2 kali, biar azan 12.30. 12.30 azan sekali, 1.30 azan sekali. Tak ada masalah. Kita tak marah pun. Jadi, benda ni adalah benda, walaupun sahabat bukan buat bid'ah, tidak. Sahabat ni orang cerdik. Orang yang sanggup mempertahankan sunnah Nabi SAW, tiba-tiba awak tuduh sahabat buat perkara baru. Allahu Akbar. Tuduhan yang amat melampau. Baik. Itu yang pertama. Dan jika yang kedua tadi, yang kedua yang mana? Atau jelas ada nas yang bercanggah. Jika yang kedua ini maka nak dihimpunkan, diselaraskan dengan cara sahabat itu tidak terkeluar daripada lingkungan syarak. Nak tengok dia tu ijma' di kalangan sahabat ataupun tidak. Ataupun sahabat tu buat sorang-sorang. Pendapat dia sorang-sorang tanpa disokong oleh sahabat yang lain. Jika tidak dapat diselaraskan, maka mengambil pendapat atau amalan sahabat itu tidak patut kerana ada nas yang bercanggah dengannya. Ada perbuatan sahabat lain yang lebih ramai sahabat buat begitu berbanding dengan seorang tu. Namun sahabat itu dimaafkan dan tidak berdosa kerana pendapat dia itu
jika dia tidak berpendapat suatu yang menyanggahi nas. Cuma pendapat dia. Sahabat apa yang nama saya lupa, Abdullah Mas'ud ke Abdullah bin Abbas ke, yang ambil wuduk, dia basuh mata dia sehingga kelabu mata dia. Tu ada apa ni? Ada riwayat tak? Tapi dia seorang je buat begitu. Berdosa ke tak dia? Tak berdosa. Dia faham hadis itu begitu. Dia faham begitu. Tetapi tidak jumhur di kalangan, tidak ijma' di kalangan sahabat. Tidak ijma' di kalangan sahabat. Kalaulah satu perkara itu di kalangan sahabat ramai yang buat. Ramai yang buat di kalangan sahabat. Ramai yang meriwayatkan suatu benda di kalangan sahabat. Cuma segelintir mereka ini meriwayatkan, sikit saja yang meriwayatkan. Dia pakai hak ramai lagi. Ijma' di kalangan sahabat, ramai. Ada 2-3 orang yang berpendapat daripada apa yang dipaham dengan perkataan Nabi SAW, pendapat dia begitu. Dan dia amalkan pendapat dia, tidak salah. Selagi mana pendapat dia tidak bercanggah dengan nas Al-Quran. Jadi tak munasabah lah kalau sahabat ni nak buat perkara yang bercanggah dengan nas Al-Quran. Nak banding dengan Tok Wali besar zaman sekarang pun, sahabat yang paling rendah sekali zaman dulu, orang mari mengaku berzina depan Nabi SAW, ma'id, dia mari mengaku dia buat jahat depan Nabi SAW. Nabi palingkan muka dia sini, ada cerita dia kan. Nak banding dengan dia tu, dengan kita ni mulia dia lagi. Sebab dia bertemu dengan Nabi SAW, beriman dengan Nabi SAW, cuma adalah benda-benda yang dia telah buat, yang menyebabkan dia tu rasa gelisah. Kita pun kalau buat dosa tak rasa gelisah lagu tu. Tapi dia ada perasaan rasa gelisah itu pada diri dia, yang menyebabkan dia rasa nak bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara kaedah kita mengambil amalan para sahabat. Bukan kita menuduh sahabat itu buat perkara yang dia ada-adakan. Tidak. Na'udzubillah, sahabat tidak buat perkara yang dia ada-adakan. Tetapi sahabat menggunakan dalil, cuma ada kadang-kadang dia faham dalil itu tak sebagaimana sahabat yang ramai-ramai ini faham. Baik. Nak bismillah kuat ke bismillah slow? Nak tengok amalan sahabat tu macam mana, dan riwayat sahabat tu macam mana. Bismillah secara sir ataupun jahar. Ramai di kalangan sahabat meriwayatkan bahawa kita bersemayam sama dengan Nabi, Nabi sirkan, Nabi perlahankan bismillah itu. Nabi tu baca Alhamdulillah. Nabi baca begitu. Dan kita ikut pendapat mazhab Syafi'i, tak apalah. Cuma kalau kita bercakap isu dalam soal di Perlis ni ada kerajaan yang menjaga agama, Ulul Amri dia panggil, Ulul Amri perintah lagu tu. So ikut hak tu. Dia duduk ketegak nak lawan juga, kenapa? Sebab kita ada Ulul Amri. Kalau masjid itu hak mak bapak kita, tak apa. Nah, masjid itu hak kita. Kita yang bina, kita yang semayang situ. Orang panggil surau, orang panggil, buat lagi nak buat apa pun. Bukan bermakna kita tak boleh jaga, tapi kita tidak ada enactment dan undang-undang untuk jaga. Awak nak buat apa lagi, nak pecah speaker masjid pun. Ni masjid ni hak buat Jumaat, semua ni masjid jamek ni, masjid di bawah bidang kuasa Ulul Amri. Dan bila dia mengeluarkan buat begini, dah hak dia buat keluar tu tak ada apa yang bercanggah dengan Quran dan hadis, malah ijma' sahabat pun tidak bercanggah. Tiba-tiba nak lawan juga. Apalah. Syaitan banyak dalam diri tu nak lawan sunnah Nabi tu. Syaitan banyak dalam diri tu. Ataupun dia tidak faham. Baik, itu jika yang kedua. Jika yang ketiga mana? Tidak jelas bertepatan atau bercanggah. Macam mana? Apabila kita mendapati pendapat ataupun amalan daripada seorang sahabat dan tidak boleh dapati dalam nas bercanggah dengannya atau bertepatan dengannya, maka pada ketika itu kita menuruti sahabat dalam hal itu juga lebih baik. Berdasar kepada hadis-hadis yang banyak yang kita bacakan tadi, jika tidak boleh menangguhkan beramal dengannya sehingga jelas tidak ada dalil yang bertepatan dengannya. Itu pun juga diterima oleh kerana kelebihan mereka itu di kalangan para sahabat yang diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kita boleh tengok dalam Iqamatul Hujjah halaman yang ke-54 dan juga 55. Baik. Syekh Muhammad Tahir berkata, adapun perkara yang berlaku berhubung seorang sahabat secara jarang dan tidak diketahui oleh kebanyakan mereka, macam saya sebut tadi,
maka itu sama ada ijtihad peribadi ataupun hadis yang didengari kemudian telah mansuh dalam keadaan yang dia tidak mengetahui. Ada satu perkara yang mana berhubung dengan sahabat yang jarang daripada kebanyakan sahabat lain tahu. Mungkin itu ijtihad dia, yang dia dengar sekali itu, dia tak mari masa dengar, dia tak dengar hadis satu lagi yang memangsuhkan perbuatan tersebut, mungkin jadi begitu. Sesungguhnya ittiba' ataupun ikutan diperintahkan ialah sahabat dengan lafaz jamak, iaitu ashab, yang disandar kepada kata nama khas yang menunjukkan keumuman yang sebenarnya. Yang ini semua sekali atau keumuman menurut adat, iaitu kebanyakan para sahabat dan sahabat-sahabat lain berdiam diri. Begitu juga dengan lafaz qarni, kurunku, bermaksud perkara tersebut berlaku di kurun tersebut. Ini usul sunnah li radd al bid'ah, halaman yang ke-64. Baik, kalau kita tengok di sini, berdasar kepada apa yang disebut berkenaan dengan sahabat ini, itu umum sahabat, bukan seorang. Seorang tu pendapat perseorangan. Dipanggil ijma' sahabat. Macam mana semua sahabat mengamalkan perkara tersebut. Dan ada ataupun tidak sahabat yang mendengar yang kita nak buat tu bercanggah dengan perkara tersebut. Yang mana lebih ramai sahabat meriwayatkan yang ni nak banding riwayat satu lagi. Itu semua adalah pengendalian hukum yang kita perlu faham sebelum kita nak kata yang tidak-tidak kepada para sahabat ini. Baik. Contohnya dia kata. Dia bagi contoh. Dalam masalah menghadiahkan pahala untuk yang telah meninggal dunia, Ibnu Katsir tafsirnya menegaskan. Dia bagi contoh. Perkara-perkara itu tidak pernah dinukilkan daripada seorang pun daripada kalangan sahabat. Jika ia merupakan kebaikan, pasti mereka akan mendahului kita. Pintu-pintu untuk mendekatkan diri kepada Allah hanya setakat yang dinaskan dan tidak boleh dipakaikan menggunakan qiyas dan akal. Ini tafsir Ibnu Katsir, jilid yang keempat, halaman 232. Boleh tengok. Ibnu Katsir kata banyak orang meninggal di zaman dia, tapi sahabat tak pernah buat. Sahabat tak pernah buat menghadiahkan pahala, bacaan-bacaan untuk orang tu, kecuali doa sahaja. Jadi macam mana kita? Bila pendapat tersebut bertentangan dengan ijtihad ke mana-mana pendapat ke, maka sahabat itu lebih penting untuk kita dahului berbanding yang lain. Baru kita faham dan baru kita reti. Kedudukan sahabat itu sendiri di sisi agama ini amatlah besar. Bukan main-main sahabat Nabi ini. Bukan main-main sahabat Nabi ini. Mereka adalah golongan yang bersungguh untuk melihat sunnah Nabi SAW tertegak. Mereka adalah golongan yang bersungguh di dalam memahami sunnah Nabi SAW. Jadi kita kena faham situ sudahlah. Kita memahami benda tersebut, barulah kita, orang panggil, jadi orang yang tahu nak rujuk di mana benda yang kita buat tu. Allahu Akbar. Jadi, menghadiahkan pahala pada si mati tak berlaku pada zaman sahabat, sedangkan kebanyak kematian para sahabat ni banyak. Itu kata Ibnu Katsir, dan mereka tidak buat sahabat tak buat syariat yang baru. Tidak. Jadi macam mana? Mendoakan mereka. Mendoakan mereka. Hadir dalam hadis Nabi SAW mendoakan mereka ni. Kita tak pakai hak doa tu. Kadang-kadang nak kita pakai hak kita sendiri. Sedekah Fatihah ke Nabi. Pelik juga saya sedekah Fatihah ke Nabi. Allah Akbar. Nabi ni Fatihah tu duduk sampai ke dia dulu. Kemudian dia baca kepada para sahabat. Kita dak bersungguh ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma' al-Fatihah. Tu dia pada Nabi. Sembahkan Fatihah itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Lepas kita tanya, nak kita dalil nas yang buat sahabat buat begitu tu, mana nas dalil kata sahabat buat begitu? Dia kata molek. Main begitu. Penat kita. Fatihah tu sikit, tak molek lagi, sedekah Baqarah lah panjang sikit. Nah, bila orang mati kita Al-Fatihah kita kata. Kenapa sebut Al-Fatihah? Al-Baqarah baru betul. Ya, nak tengok baca panjang setara mana? Kita tak baca pula Al-Baqarah. Kita tak baca pula Al-Baqarah tu.
Jadi benda-benda ni semua ni benda-benda yang, yalah tuan-tuan, kalau sebut benda begini ni orang mungkin keliru ataupun orang marah. Sebab bagi mereka itulah sunnah Nabi SAW. Mereka diajar dengan begitu. Mereka diajar bahawa itu sunnah Nabi SAW. Sedangkan benda tu jauh daripada sunnah Nabi SAW. Kalau ada soalan boleh tanya dalam live kita ni. Dan 200 orang lebih ni tolong share pada yang lain. Tolong share lagi. Banyak pahala dapat. Bukan banyak pun, tekan butang share tu, share di wall masing-masing. Baik. Tuan-tuan komen boleh komen di komen Suara Sunnah, di page Suara Sunnah saja. Kalau ada yang buat watch party di page lain tu, mungkin dia tak naik di wall Suara Sunnah ni. Kena buka page Suara Sunnah, tuan-tuan like di situ, follow di situ, dan tuan-tuan komen, nak komen apa di situ. Tanya soalan pun tanya, jangan tanya payah-payah sudah, payah-payah saya tak jawab. Baik. Jadi kita fahamlah situ tu. Hadiahkan pahala kepada si mati. Hadiahkan pahala kepada si mati. Macam mana kita nak hadiahkan pahala itu, perbuatan itu sebut tidak dibuat oleh zaman para sahabat. Cuma kita baca doa kepada dia, memang zaman Nabi lagi duk baca doa. Allah. Kita tak rasa berharga sunnah Nabi ni orang buat ni, kita tak rasa berharga. Kita tak rasa bahawa benda ni lah yang sunnah Nabi ajar ni lah hak terbaik. Tak rasa apa. Tak. Dia rasa hak kita lah hak terbaik sekali. Na'udzubillah. Baik. Ketika ditanya tentang sambutan Maulid Rasul, berdiri dalam majlis tersebut, Abu Syamah Abdul Rahman bin Ismail menjawab, tidak harus menyambut Maulid Rasul dari kelahiran orang lain, dan kelahiran orang lain kerana ia termasuk dalam bid'ah direka dalam agama. Rasulullah SAW tidak mengadakannya. Begitu juga Khulafa Ar-Rashidin, para sahabat dan juga para tabi'in, dan mereka yang paling tahu tentang sunnah Nabi SAW, telah sempurna kecintaan baginda kepada Nabi SAW, dan paling sempurna dalam mengikuti syariat yang dibawa oleh baginda berbanding dengan orang yang sepah pada mereka. Ni dalam Al-Ba'th Al-Inkar Al-Bid'ah Wal Hawadith halaman 97. Ni boleh tengok sendiri. Dan juga azan dilakukan oleh setengah pihak mengiringi keberangkatan jemaah haji ke Mekah. Tidak pernah diketahui amalan itu dibuat oleh para sahabat. Macam mana? Kalau hak tengok hari ni, dia kata ni semua Wahabi sungguh, dia kata ni. Dia kata tak. Sebab apa? Baik. Sebenarnya Nabi tak perlu kepada sambutan hari lahir dia. Ada orang berhujah dengan tanda kesyukuran kita pada Nabi SAW dan sebagainya. Kita selawat, kita berdiri. Tanda kita hormat ke Nabi. Kita duduk semayang hari-hari, kita tahiyat tu. Ada Allahumma salli ala Muhammad, selawat, kenapa tak berdiri? Kenapa kita tak berdiri? Orang tak berdiri, ustaz, sebab Nabi duduk. Ya. Sama juga. Sebab Nabi duduk. Nabi menunjukkan cara ibadah tu. Lalu adakah selawat-selawat lain perlu kepada seorang tu berdiri? Bukan berdiri saja, buka lampu handset, pasang gitu lampu handset, selawat ke Nabi. Lambai tangan tu, lambai pada siapa? Apa istilah lambai tangan tu yang duk buat tu? Buka lampu handset ni buka gitu. Kau tengok dalam tu, dalam video apa semua tu, buka lampu handset ni. Saya tunjuk contoh ni tuan-tuan. Takut tak kerti. Tu. Buka lampu handset gitu. Yahanana duk gitu. Lambai tangan. Apa istilah lampu-lampu ni? Nak bagi tahu pada siapa dia sayang pada Nabi SAW. Sampai kalau buka lampu gitu. Lepas tu berdiri. Kenapa semestinya berdiri? Kalau orang Brelwi, mazhab Brelwi di Pakistan, nak pakai serban warna hijau tu, hak banyak puja kubur, puak-puak apa ni orang panggil, puak-puak kuburiyun, puak-puak sembah kubur ni. Mereka ni kalau berselawat ke Nabi, mereka berdiri sebab mereka ada akidah. Orang sini saya tak tahulah. Akidah mereka iaitu Nabi hadir dalam majlis mereka. Mereka meletakkan kerusi di hadapan ataupun kain serban di hadapan itu. Mereka hias kursi itu cantik-cantik dan tidak ada orang duduk pun. Dengan berakidah bahawa Nabi akan mari duduk atas kursi itu. Dan benda ini
ada dalam sebuah tarekat di Malaysia kita ni. Jadi dia monopoli oleh orang agama sendiri. Jelas. Selawat ke Nabi bila-bila masa pun boleh. Tetapi kenapa kena berdiri selawat ke Nabi sallallahu alaihi Muhammad? Itu bukan jenis selawat. Selawat ada 8 riwayat ke 9 riwayat itu ditulis. Hak sahih-sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita buat begitu? Dan ajaran mari daripada mana? Adakah benda itu ibadah? Benda itu ibadah. Dan disebut sebagai ibadah. Kenapa kita buat juga? Sedangkan benda itu tidak ditunjuk oleh sahabat-sahabat Nabi SAW dan orang lepas pada sahabat disebut sebagai tabi'in. Tidak ada. Ini macam mana? Kita duk buat amal selama ni, kita duk sandar pada mana? La hawla wala quwwata illa billah. Sampai bila masyarakat kita nak ubah tak tahu. Kemudian azan. Orang nak pergi haji, azan. Siapa tak boleh paling belakang, turun, jangan paling belakang. Tinggal apa-apa pun tinggal lah, tak apalah, jangan paling belakang. Macam cerita hantu, jangan pandang belakang. Nak pergi haji, turun daripada rumah, jangan paling belakang, lepas tu azan pula tu. Masa turun daripada tangga masjid tu azan. Azan tu mari daripada mana? Syariat mana? Kita kata, oh salah kena azan, kita kata. Tak salah, tapi itu ditaklid sebagai, diambil sebagai ibadah. Berlaku pada zaman sahabat tak? Berlaku pada zaman tabi'in? Tak berlaku benda tu pada zaman sahabat dan tabi'in. Tak berlaku benda tu pada zaman sahabat ataupun tabi'in. Dan perkara tersebut tidaklah perkara yang memudahkan untuk ibadah. Tidak. Bila saya sebut begini ni, orang kata pada saya, dah tu ustaz tu ada satu video imam pegang handset tu. Ada tak pada zaman sahabat, dia kata sahabat pegang handset. Allah, tak kata cerdik pun bodoh. Nah, cakap lagu tu. Saya kata, lain benda yang memudahkan untuk buat ibadah, lain dengan perkara reka ibadah baru. Berbeza. Kerana itu ulama berbincang, tengok mushaf. Dan kalau kita nak pegang Quran kecil tu payah kena belek, kena belek gitu sebab Quran tu kecil. Tak nampak. Kita peganglah handset kita. Dalam tu telah ada Quran. Telah ada mushaf. Tu orang panggil menggunakan benda-benda yang berbentuk begitu untuk memudahkan kita buat ibadah untuk baca dalam solat. Dan solat yang saya baca tu solat tarawih. Dia duduk main hujah tu, dia pusing. Dia biasalah orang nak lemah ni tuan-tuan, habis benda dia sambung atas tu. Kalau tahid kerbau duduk apa ni orang panggil, duduk hanyut tepi sungai pun dia ingat ketunggu kayu. Dia ambil dia capai juga, padahal tahid kerbau hak ada tu, hak kering tu, hanyut kat tepi sungai tu. Sebab apa? Sebab dia lemah dah. Orang lemas ni begitulah keadaan dia. Baik. Jadi mari daripada mana? Saya harap Jabatan Kemajuan Islam Malaysia ni, dengan menteri hak baru ni, buanglah perkara-perkara yang berbentuk nak azan masa nak pergi haji tu azan. Kalau pasang talbiyah boleh tahan juga. Pasang talbiyah lagi keluar daripada naik flight itu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Tak apa. Sebab nak talbiyah ni. Nak pergi di tanah suci ni. Kalau musim haji. Ni ada juga pergi azan dulu. Mari daripada mana azan tu kita tak tahu. Nak turun mayat pun azan, nak baca nak turun Mekah pun azan. Allah, kesian benda-benda tu semua. Kita seolah-olah tidak mengiktiraf Nabi dan para sahabat telah menyempurnakan agama ini. Begitu teruknya manusia yang begini. Begitu teruknya. Dan Nabi kata tertolak. Dan lagi teruk kalau kita kata memang ada, ni hak Nabi. Kita telah mendustai Nabi. Bila mendustai Nabi, kita telah menempah kerusi dan neraka untuk kita. Na'udzubillahi min zalik. Baik. Kemudian, kita masuk kepada prinsip yang kelima. Prinsip yang kelima, bahawa setiap rekaan adalah bid'ah. Dan mereka-reka itu sebab larangan dan penolakan dia macam mana. Baik. Poin yang pertama, daripada prinsip kelima ni, poin pertama dia, huraian kepada usul ini. Setiap perkara, sama ada fahaman, ucapan atau apa amalan yang merupakan rekaan yang diada-adakan dalam agama adalah tertolak. Oleh hal demikian, ia ditegah oleh Islam. Asas kepada penolakan
adalah disebabkan semata-mata rekaan ataupun tambahan itu sendiri. Dan agama Islam telah sempurna dengan kewafatan Nabi SAW. Oleh itu setiap amalan dan ucapan yang direka, yang dikaitkan dengan agama, maka hukumnya adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah itu tidak diterima oleh Islam. Dalil kepada usul ini adalah hadis riwayatkan oleh Aisyah tadi. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdasa fi amrina hadha ma laysa fihi fahuwa raddun." Siapa yang mengadakan perkara baru dalam urusan kami, agama ini bukan daripadanya, maka ia tertolak. Rawahul Bukhari, hadis nombor 2550, dan hadis Muslim, hadis nombor 1718. Larangan dan penolakan itu bukan kerana bercanggah dengan hukum Allah. Larangan dan penolakan itu bukan sahaja kerana bercanggah dengan hukum Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kerana rekaan itu sendiri. Kaedah dalam ilmu usul fiqh menyatakan hukum selepas satu sifat yang membawa isyarat kepada punca illah kepada hukum itu sendiri. Dan huruf fa yang disebut tadi, fi amrina hadha ma laysa fihi fahuwa raddun. Huruf fa yang mengandungi erti sebab, menunjukkan lafaz sebelum menjadi illah, menjadi sebab, menjadi perkara yang nak dikaitkan kepada hukum yang terkandung dalam Quran dan Sunnah. Kalau kita tengok di sini Nabi sebut man ahdasa fi amrina, siapa yang mengada-ngadakan perkara yang baru urusan kami. Hadza ma laysa fihi fahuwa raddun. Fahuwa, ada huruf fa di situ. Sebab tertolaknya benda itu kerana illah di hadapan itu, mengadakan benda yang baru dalam syariat. Huruf fa di situ. Kalau kita tengok hadis itulah, kalau ada kitab tu tengok hadis depan tu dia faham. Huruf fa yang ada di hadapan tu sebab apa? Sebab tertolaknya satu benda kerana illah dia, kerana ahdasa fi amrina, mengada-adakan benda yang baru dalam urusan kami. Kalau kita nak tengok contoh ayat, Allah Ta'ala sebut, ya alladzina amanu idza kumtum ila salah faghsilu wujuhakum. Faghsilu, ada huruf fa. Orang yang beriman, bila kamu nak mengerjakan solat, faghsilu wujuhakum, maka berwuduklah. Berwuduk, basuh muka kamu ni kerana nak solat. Tertolaknya amalan kamu kerana buat benda baru. Fi amrina, dalam urusan kami. Urusan Nabi apa? Nak mari buat kereta ke? Nak mari ajar nak makan apa ke? Yang kau duk sebut hari ni, naik kereta tu bid'ah lah. Makan tom yam tu bid'ah, Nabi tak makan tom yam. Itu bukan amrun Nabi, itu bukan daripada urusan Nabi SAW, itu bukan arahan Nabi SAW. Sebab tu saya selalu jawab mudah je benda ni. Sebab tu Nabi cerdik, Nabi ajar doa makan, Nabi tak ajar doa nak makan roti. Nabi tak ajar doa nak makan kambing. Nabi ajar doa makan sahaja. Mu nak makan apa, makan geri lah. Kalau mu lalu nak makan apa, nak makan pulut durian ke, nak makan budu ke, nak makan apa ke, makanlah, tak ada masalah lah. Baca hak doa Nabi ajar tu. Begitu juga dengan naik kenderaan, nak naik kereta, kapal terbang ke, jet ke, gay, nak naik apa pun. Tapi jangan kita sekali duk baca doa lain saya daripada doa Nabi tu. Nak baca apa? Nak baca doa naik kereta zaman Nabi tak ada kereta, betul. Tapi Nabi baca doa naik kenderaan. Sebab apa? Sebab Nabi cerdik lebih pada orang reka-reka agama tu. Nabi cerdik. Sebab tu agama ni sampai zaman bila boleh dipakai. Allahu Akbar. Agak boleh faham lah saya sebut tu. Agak boleh faham. Demikian juga kandungan ahadis di atas membawa maksud apabila suatu amalan dan ucapan merupakan rekaan, maka dia tertolak. Daripada hadis tadi. Dan adanya unsur rekaan diada-adakan, maka amalan itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu tidak diterima. Setiap bid'ah itu tidak diterima. Bid'ah daripada segala jenis dan rupanya mengandungi illah, iaitu mengadakan perkara baru dalam agama. Buat benda bid'ah tu kerana nak buat benda baru dalam agama untuk mendekatkan diri pada Allah. Mendekatkan diri pada Allah adalah salah satu daripada ibadah mesti Nabi ajar. Patu kullu bid'atin dhalah. Setiap benda bid'ah itu sesat. Sesat kerana apa? Kerana reka agama. Jadi kita nak bahas apa lagi kullu di situ? Tidak semua kullu. Kita bahas bahasa pula. Dalam bab ni Nabi bukan pakai hukum bahasa. Nabi bukan nak mari bercakap, nak mengajar bahasa Arab. Walaupun Nabi itu bercakap dalam bahasa Arab.
Tetapi Nabi nak ajar syariat. Nabi sebut perkataan bid'ah itu adalah bid'ah yang berdasar kepada syariat. Bagaimana daripada awal usul yang pertama yang telah kita bahaskan. Kita nak pakai hukum bahasa ke ataupun nak pakai hukum agama. Boleh tengok siri yang pertama saya telah bahaskan. Sekarang ni kita masuk pada siri yang ke-6, tak? Siri yang ke-6. Boleh tengoklah page Waras Sunnah ni ada siri-siri yang lepas yang telah saya sebut. Dan setiap perkara yang mengandungi illah tersebut maka dia tertolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu membahagikan bid'ah kepada dua jenis, iaitu bid'ah sayyi'ah dan bid'ah hasanah yang tidak berdasar kepada kaedah usul fiqh ini. Tidak berdasar kepada kaedah usul. Bahagikan dua benda bid'ah. Bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanah, reka benda baru. Bid'ah sayyi'ah, keji, bid'ah minum arak. Apa itu perkara haram. Itu bukan perkara bid'ah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan kita tahu kena fahamlah benda ni. Kena faham. Kena reti, kena sedar bahawa kita hidup lama. Kita hidup benda-benda yang tidak disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sikit lagi. Setiap perkara yang ditambah dalam agama tidak diterima kerana membawa kepada kesesatan. Apa yang jelas ialah pembahagian bid'ah kepada keji ataupun baik adalah berdasar kepada pengertian bahasa semata-mata. Tidak berkaitan dengan syarak. Makna yang sepatut difahami, hadis-hadis adalah makna daripada segi syarak. Makna yang kita nak faham hadis-hadis itu kena bahas melalui syarak. Dan kalau ada hukum bahasa pun, kita kena bahas hukum tersebut untuk kita tengok bahawa kehebatan Nabi bercakap. Ataupun sebagaimana kita bahas huruf fa tadi. Kita boleh bahas daripada sudut bahasa tapi tidak lari daripada syariat Nabi. Ni pakai hukum bahasa tu lebih pada hukum syariat tu tak boleh. Bid'ah dengan pengertian syarak berdasar kepada nas-nas hadis di atas. Sesiapa yang mengada-ngadakan perkara mendekatkan diri kepada Allah, sama ada perbuatan ataupun ucapan, maka dia telah mengadakan syariat yang baru dalam agama ini. Kata An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi sebut bahawa hadis ini merupakan salah satu kaedah-kaedah Islam yang utama dan yang besar. Ini termasuk dalam ucapan-ucapan Rasulullah SAW, mengandungi makna yang lengkap dan menyeluruh. Hadis ini jelas menolak semua bid'ah dan rekaan. Selain itu, hadis ini merupakan dalil yang mesti dijaga, dipraktikkan untuk membatalkan berbagai perkara kemungkaran yang sepatutnya pendalilan daripada hadis diperluaskan. Ini boleh tengok Al-Imam An-Nawawi Al-Minhaj Bisyarah Sahih Muslim, juzuk yang ke-12, halaman yang ke-380. Imam Nawawi sendiri sebut begini, dah kita mazhab Syafi'i, Imam Nawawi ni imam yang besar dalam mazhab Syafi'i, tak boleh ikut juga. Kita pakai mazhab apa saya pun tak tahu. Kita pakai mazhab apa, Allahu a'lam. Kita tak tahu kita pakai mazhab apa. Kaedah yang saya sebut ni, Imam Nawawi sebut merupakan salah satu daripada kaedah yang besar dalam memahami agama itu kerana termasuklah ucapan-ucapan Nabi yang lengkap dan menyeluruh. Ucapan-ucapan Nabi ni biasa dia tidak lari daripada 3 poin. Tajuk, dalil kepada tajuk, contoh tajuk. Ucapan Nabi. Contoh hadis innamal a'malu binniyat. Itu tajuk Nabi nak bercakap. Setiap amal dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Itu merupakan dalil kepada tajuk tu. Setiap orang dia buat, dia dapat apa yang dia buat. Contoh kepada dalil tu, kepada keadaan tajuk dan dalil itu ada contoh. Man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Mana-mana orang berhijrah kerana Allah dan Rasul, maka hijrah dia balik kepada Allah dan Rasul. Mana-mana orang hijrah kerana perempuan nak dekahwininya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka dia dapat pahala hak dia nak. Contoh Nabi bagi. Ucapan Nabi tidak lari daripada 3 perkara ni. Adalah ucapan Nabi yang paling hebat sekali. Setiap Nabi bercakap tu ada benda poin penting. Hatta Nabi bergurau. Bergurau dengan makcik tua. Makcik bergurau dengan tua tak boleh masuk syurga. Ada poin. Bahawa dalam syurga esok semua jadi muda-muda. Poin. Walaupun itu gurauan Nabi SAW. Nabi kata pada Abdul Rahman bin Auf, Allah kamu menikah dengan janda, kenapa tak ambil anak dara? Malu, Abdul Rahman malu, merah muka dia. Dia kata Rasulullah tak apa. Dia kita tanya apa beza anak dara dengan janda? Nabi bercakap begitu, bercakap biasa. Tapi
Ulama bahas. Nabi kata kenapa tak menikah anak dara, maka kepentingan kelebihan nikah anak daranya begini. Ada kitab pula menghuraikan. Ni anak dara, kalau nak menikah dengan janda, kalau nak menikah dengan janda, Nabi pun menikah dengan kawan ni dengan ummahatil mukminin. Anak nikah dengan anak dara, Nabi menikah dengan Aisyah. Tu ulama bahas. Walaupun dia berbentuk ucapan begitu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Sebab tu kita rasa puas hati duduklah Islam ni, puas hati. Macam mana orang tak ambil sunnah Nabi sebagai panduan, dok ambil benda lain, dia tak rasa kesempurnaan agama ini. Baik. Dan mengada-adakan bid'ah berarti menafikan kesempurnaan ajaran Islam. Yang diturunkan oleh Allah Ta'ala disampaikan oleh Nabi SAW dan juga dipraktikkan oleh sahabat. Rasulullah SAW menghukum sesak kepada bid'ah dan mengada-adakan perkara yang baru dalam abad agama yang tidak ada asas dalam Islam. An Jabir bin Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi khutbati amma ba'du fa inna khairal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah. Dan juga maka sesungguhnya sebaik-baik ucapan kitab Allah dan sebaik-baik petunjuk-petunjuk Nabi dan sejahat-jahat perkara-perkara direka-reka, sejahat-jahat perkara dalam syariat ini, mereka syariat ini, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Dan setiap perkara itu ditolak dan bid'ah itu adalah sesat. Ini adalah hadis Muslim, hadis nombor 867. Kaedah dia kemuka oleh hadis ini, setiap perbuatan, akidah, ucapan merupakan perkara-perkara rekaan adalah bid'ah. Apabila suatu bid'ah, maka perkara itu adalah sesat dan sesat itu menjauhi, menyimpang daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ada soalan satu sini. Selawat tafrijiyah nariyah macam mana ustaz? Sekarang ada diviralkan oleh selebriti, nampak macam bayar-bayar sekolah tahfiz. Nariyah ke tafrijiyah ke semua tak ada riwayat sahabat. Semua tak ada riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang semestinya kita jauhkan selawat-selawat yang tidak ada riwayat ini. Sebab apa? Sebab hak riwayat ada. Hak ada riwayat sudah ada, tiba-tiba kita ambil hak tak ada riwayat. Lepas tu duk alun-alunkan. Duk alunkan dengan lagu, duk alunkan dengan muzik. Selawat ke Nabi, zikir ke Nabi, masuk muzik sikit. Allahu Akbar. Agama apa kita pun tak tahu benda ni. Selawat, zikir itu ibadah. Tapi pergi masuk dengan muzik pula. Ni dibuat oleh puak-puak selebriti ni. Puak-puak nasyid, puak-puak selebriti. Yang tak sedar mereka telah menunggang agama ini. Tunggang agama apa panggil? Suara Allah Ta'ala bagi anugerah, suara yang sedap. Alhamdulillah. Bersyukur pada Allah Ta'ala. Kalau dia buat alunan tu, alunan ada air terjun sikit. Bunyi angin ke, bunyi air terjun, bunyi burung sambil-sambil berzikir itu orang panggil semula jadi. Ni siap dengan seruling muzik apa batu subhanallah bihamdihi subhanallah. Zikir macam-macam lah ada zikir tu. Selawat lagi, selawat tafrijiyah lagi, selawat nariyah lagi. Apa benda ni? Selawat ni Allah Ta'ala mulakan dengan diri dia. Innallaha, Allah daripada malaikat. Sehingga orang tanya Nabi, sahabat tanya Nabi, qad arafna assalamu alayka ya Rasulullah. Kami tahu cara nak beri salam kepada kamu Rasulullah. Ajar kami cara selawat. Rasulullah tak jawab lagi. Sebab Allah Ta'ala tak ajar lagi macam mana cara nak selawat. Sebab selawat tu ibadah. Nabi tak ada kata ikut pandanganmu lah sahabat, mu nak selawat macam mana selawat lah. Mu nak puji aku puji macam mana pujilah. Ikut pandangmu lah. Kalau kita lah. Nah, kalau kita lah tapi tidak. Mesti ada dalil daripada arahan Nabi SAW. Sebab benda itu ibadah. Dan tidak ada ibadah Allah Ta'ala mulakan dengan diri dia kecuali selawat ni. Kecuali selawat Allah Ta'ala mulakan dengan diri dia. Mari-mari orang ni ambil selawat tu, mari orang ni selawat tu, mari orang ni selawat dalam mimpi pula jumpa dengan Rasulullah dalam mimpi. Ajar pada tok guru dia ajar pada anak murid dia ni selawat ni penting ni. Zaman-zaman corona ni baca ni, selawat ni mengarut semua ni. Zaman corona dia kata baca selawat ni, dia kata zaman corona ni sekarang. Zaman corona ni suruh duduk di rumah. Berzikir hak benda yang disebut oleh Nabi SAW. Dia tidak. Awak dapat mana selawat ni? Tok guru saya dapat dalam mimpi jumpa dengan Rasulullah SAW. Oh, tok guru mu kuat tidur. Mengaji malah dia tidur hari-hari tu dapat mimpi hari-hari tu.
Benda beginilah benda yang manusia kena tipu hari-hari. Orang agama yang nak cari makan, bukan nak cari redha Allah Subhanahu Wa Taala, menipu orang jahil yang nak pada ilmu. Sebab tu saya pesan pada kita semua supaya ambillah ilmu biar kita tahu sandaran dan dia daripada mana. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita ada perbahasan lagi berkenaan dengan usul ini, usul yang kelima ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.